Assalamualaikum dan selamat malam. Saya ucapkan kepada hadirin dan hadirat yang sudi meluangkan masa bagi forum komunikasi lisan dalam bahasa Melayu kita pada hari ini. Tajuk kepada diskusi kita iaitu cabaran kebolehpasaran graduan pasca COVID-19. Sebelum itu saya memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama saya Nurul Atika binti Zahid, merupakan pelajar tahun 3 program Sains Politik dari Fakulti Sains Sosial dan Kepolarisaan Universiti Kebangsaan Malaysia selaku moderator anda pada hari ini. Baiklah, tanpa membuang masa, saya akan memperkenalkan barisan ahli panel kita pada hari ini. Mereka merupakan golongan orang yang hebat-hebat dan dikenali di Universiti Kebangsaan Malaysia ini, iaitu ahli panel kita yang pertama iaitu Encik Muhammad Farhan bin Rafihi, merupakan seorang pengarah syarikat Mega Holdings India Berhad. Kita angkat sikit tangan Encik Muhammad Farhan. Iaitu merupakan, kalau anda lihat seorang jejaka di situ, memang dia seorang je lah Encik Muhammad Farhan di sini ya. Okey, baiklah, seterusnya ahli panel kita yang kedua iaitu pensyarah Nuclear Science dari Fakulti Sains dan Teknologi Universiti Kebangsaan Malaysia iaitu Dr. Nabila binti Ramlan. Angkat sikit tangan Dr. Nabila. Ya, itu ya Dr. Nabila kita. Okey, dan yang seterusnya ahli panel kita yang ketiga iaitu Cik Nur Farzana binti Ibrahim, merupakan alumni Universiti Kebangsaan Malaysia 2020. Mana Cik Farzana kita? Itu dia. Okey, seterusnya ahli panel kita yang keempat iaitu Cik Fatiah Aiman binti Muhammad Nazir, merupakan mahasiswi dari Fakulti Sains dan Teknologi Universiti Kebangsaan Malaysia. Mana satu Cik Fatiah? Itu dia. Dan yang terakhir iaitu Cik Nur Atikah binti Khamis, merupakan mahasiswi dari Fakulti Kejuruteraan dan Alam Bina Universiti Kebangsaan Malaysia. Okey, itu dia Cik Atikah, kita mempunyai nama yang sama Okey, seperti tajuk kita pada hari ini itu cabaran kebolehpasaran graduan pasca COVID-19. Ia merupakan satu topik yang sangat menarik untuk dibincangkan kerana apa? Sekarang juga kita sedang mengalami endemik COVID-19 ya. Kalau dulu kita panggil pandemik, sekarang endemik kerana kita perlu membiasakan hidup dalam keadaan normal baru. Sebelum kita memulakan pusingan pertama bagi forum kita pada hari ini, saya ingin ceritakan sedikit sebagai pengenalan bagi forum komunikasi lisan dalam bahasa Melayu kita pada malam ini. Seperti kita tahu, seluruh dunia mengalami penularan wabak COVID-19 bermula dari tahun 2019 dan kes yang pertama dilaporkan di Malaysia adalah pada bulan Mac 2019. Dan bermula daripada tarikh itu, kita menjalani semua sesi pembelajaran diadakan secara dalam talian dan pekerjaan juga ada yang work from home, bekerja daripada rumah, dan secara tidak langsung kita perlu menjalani kehidupan sosial normal baru, perlu memakai topeng muka dan menjaga penjarakan sosial. Jadi kehidupan sosial kita berubah secara keseluruhannya dan pada tahun ini 2022 masuk 2 tahun kita mengalami penularan wabak COVID-19 ini. Dan sudah semestinya soal mencari pekerjaan merupakan cabaran utama kepada para graduan kerana kesan daripada penularan wabak COVID-19 ini, banyak syarikat terpaksa tutup dan ramai yang terpaksa berhenti kerja kerana tidak mampu menampung pekerja yang ramai. Jadi semestinya soal kebolehpasaran graduan pasca COVID-19 ini menjadi isu utama dalam golongan graduan. Jadi tanpa membuang masa, saya akan memulakan pusingan pertama bagi forum kita pada malam ini. Saya mulakan dengan bertanyakan soalan kepada ahli panel kita yang pertama iaitu saudara Muhammad Farhan bin Rafihi. Seperti yang saya tahu, Encik Farhan merupakan seorang graduan lepasan ijazah. Boleh saya tahu mengapakah Encik Farhan memilih untuk menjadi seorang usahawan atau peniaga berbanding bekerja makan gaji? Silakan saudara. Okey, terima kasih Cik Nurul Atikah, moderator kita pada hari ini. Jadi betul ya seperti yang dikatakan saudari Cik moderator kita, buat pengetahuan semua, saya merupakan graduan lepasan ijazah Quran Sunnah daripada Universiti Malaya. Namun seperti yang diperkenalkan Cik Atikah tadi, sekarang saya bekerja sebagai seorang usahawan atau lebih khusus lagi pengarah bagi syarikat Mega Holdings Sendirian Berhad. Jadi sedikit latar belakang mengenai perniagaan saya. Ianya merupakan sebuah syarikat hartanah
yang berurusan dengan projek pembangunan seperti perumahan dan sebagainya. Jadi kalau kita lihat, jauh terpesong sebenarnya daripada jurusan yang saya ambil ketika zaman belajar dahulu. Tapi apa yang saya boleh katakan bahawa rezeki itu luas. Apa yang kita mahu pada hari ini mungkin tidak kesampaian tetapi digantikan dengan sesuatu yang lebih baik. Jadi itulah yang sebenarnya terjadi pada diri saya sendiri apabila saya mengambil keputusan untuk menceburi bidang baru apabila rancangan awal itu tidak kesampaian, tidak menjadi. Justeru bagi menjawab persoalan tadi, saya melihat dengan menjadi seorang usahawan, ianya memberikan kebebasan yang lebih. Tidak kiralah dari segi kreativiti, masa dan sebagainya dalam menentukan hala tuju pekerjaan saya. Berbanding apabila kita bekerja makan gaji, kita sebenarnya lebih terikat dengan jadual atau rutin yang disediakan majikan dan kadang-kala, bukan kadang-kala lah, pada hampir keseluruhan masa kita perlu memenuhi kehendak mereka walaupun terdapat sebarang kesefahaman antara pekerja dan majikan. Jadi selain daripada itu, perkara yang menjadi tumpuanlah pada kebiasaannya jika kita fikirkan untuk menjadi seorang usahawan, iaitu potensi pendapatan. Walaupun bekerja makan gaji sebenarnya dia menjanjikan kestabilan dari segi pendapatan, tetapi dari sudut perkembangan kerjaya adalah terbatas dan perkembangan gaji itu sendiri adalah perlahan. Sebaliknya, kelebihan menjadi seorang usahawan ini mempunyai potensi yang lebih tinggi. Sama seperti yang kita selalu dengar, iaitu risiko yang lebih tinggi mempunyai pulangan yang lebih tinggi. Jadi oleh sebab itulah, peluang sebegini rupa seharusnya tidak patut diendahkan oleh para graduan yang masih muda dan mempunyai banyak masa dan mereka ingin meneroka peluang yang tersedia dalam pasaran bebas sekarang ini. Jadi setakat ini itu sahajalah daripada saya. Saya kembalikan kepada Cik Moderator. Terima kasih. Baiklah, terima kasih kepada Cik Farhan atas pandangan dan jawapan yang diberikan. Saya tertarik dengan pandangan Cik Farhan tadi, iaitu risikonya tinggi mendapat pulangan yang tinggi. Betul, dalam bidang keusahawanan ataupun perniagaan sudah semestinya kita perlu berani untuk mengambil risiko kerana kita tidak tahu apakah nasib yang kita akan hadapi kelak kerana perniagaannya dia ada pasang surutnya. Ada masanya orang akan suka, ada masanya orang tak akan suka. Jadi itu merupakan cabaran dan apa yang disyorkan oleh Encik Farhan iaitu para graduan perlu berani untuk menceburkan diri dalam bidang perniagaan. Saya yakin bersesuaian dengan forum kita pada hari ini, semestinya para graduan akan lebih tertarik untuk menceburkan diri dalam bidang keusahawanan. Baiklah, seterusnya saya teruskan kepada ahli panel kita yang kedua, iaitu Dr. Nabila yang merupakan seorang pensyarah Nuclear Science dari Fakulti Sains Teknologi Kebangsaan Malaysia. Saya ingin tanyakan kepada doktor, kelayakan yang diperlukan bagi seseorang untuk menjadi seorang pensyarah sekurang-kurangnya mereka perlu memiliki taraf pendidikan minimum di peringkat sarjana. Ramai juga dalam kalangan graduan lepas ijazah yang memilih untuk menyambung pengajian di peringkat sarjana ataupun lebih dikenali sebagai master, dan rata-rata jawapan yang saya sering dengar ialah kerana mereka tiada peluang pekerjaan dan memilih untuk menyambung di peringkat sarjana. Jadi pendapat doktor, adakah menyambung pengajian di peringkat master ini hanya kerana tiada peluang pekerjaan adalah pilihan yang terbaik? Silakan doktor. Terima kasih kepada saudari moderator. Berkaitan dengan soalan saudari moderator, iaitu adakah menyambung pengajian di peringkat master hanya kerana tiada peluang pekerjaan adalah pilihan yang terbaik. Pada pendapat saya, itu bergantung kepada minat masing-masing. Ada orang dia suka nak sambung belajar, ada orang dia nak jadi usahawan, ada orang dia nak bekerja. Tapi
saya sendirilah rasa lebih baik kita sambunglah sebab pada zaman sekarang ni kita memerlukan rate gaji yang tinggi. Hanya sekadar ijazah tidak mencukupi untuk menyara hidup kita. Lebih lagi kalau kita duduk di kawasan seperti Kuala Lumpur semua tu. Jadi pada pendapat saya lebih baik kita sambung belajar lah kalau ada minat. Kalau tak minat bergantung pada individu. Boleh bekerja ataupun boleh berniaga. Itu saja dari saya. Terima kasih. Baiklah, terima kasih kepada Dr. Nabila. Saya setuju bahawa kita kalau ingin menyambung pengajian di peringkat sarjana, kita perlu mempunyai minat. Kita tak boleh semata-mata kawan sambung master nak sambung master, tak boleh. Kita perlu mempunyai minat sebab jalan hidup setiap orang berbeza-beza. Jadi kita perlu mempunyai satu pendirian ataupun minat tersendiri. Tapi bagi saya, kalau kita ingin menyambung pengajian di peringkat sarjana ini, ia perlulah berdasarkan kepada bidang ataupun kepakaran. Kalau saya ambil contoh, kalau seorang doktor dia ingin menjadi pakar dalam sesuatu bidang, contoh dia nak jadi doktor pakar telinga hidung tu, dia kena sambung pengajian di peringkat master ataupun sarjana, supaya dia punya rate gaji dia pun akan lebih tinggi. Jadi kadang-kadang dalam satu bidang tu mereka perlu menyambung pengajian di peringkat sarjana untuk membantu meningkatkan lagi ilmu satunya, dan seterusnya adalah gaji lah untuk mereka. Okey, baiklah. Seterusnya saya teruskan forum kita dengan soalan kepada ahli panel kita yang ketiga, iaitu saudari Nur Farzana. Sebentar tadi kita sudah dengar pandangan dan jawapan dari Dr. Nabila berkaitan mahasiswa lepas ijazah yang terus melanjutkan pengajian di peringkat sarjana. Jadi saya ingin dengar pula pandangan dari Cik Farzana merupakan alumni Universiti Kebangsaan Malaysia 2020 yang adakah menyambung pengajian di peringkat sarjana akan membantu dan memudahkan fresh graduate untuk mendapat pekerjaan kelak. Silakan saudari. Okay, terima kasih kepada saudari moderator yang telah bertanyakan soalan. Okay, pertama sekali saya terharulah sebab pihak UKM memanggil saya kembali yang seorang alumni yang telah lama meninggalkan UKM. Okey, berkaitan dengan soalan saudari moderator, sebenarnya ramai graduan yang bertanya kepada saya pendapat sama ada mereka perlu menyambung ke peringkat sarjana ataupun tidak. Okey, saya setuju dengan apa yang Dr. Nabila dan juga moderator cakapkan tadi. Untuk mengambil keputusan menyambung ke peringkat sarjana, kita perlukan minat. Kita tak boleh nak ikut kawan ataupun macam lepas dah habis belajar, kita perlukan minat sebab di peringkat sarjana, anda akan didedahkan dengan lebih banyak, anda akan terikat dengan pelbagai komitmen masa. Tapi kalau bercakap tentang kemahiran dan juga pengalaman, seseorang graduan memang digalakkan untuk menyambung ke peringkat sarjana. Saya tak cakap diwajibkan sebab bila anda mengambil keputusan untuk ke peringkat sarjana, anda perlu berfikir soal komitmen masa dan juga sudah tentu yuran semakin bertambah. Tetapi jika seseorang graduan melanjutkan pelajaran ke peringkat sarjana, mereka akan didedahkan dengan banyak pengalaman dan juga kemahiran yang mana mereka tak belajar sewaktu di zaman ijazah. Dan berbekalkan kepada kemahiran dan juga pengalaman yang telah mereka pelajari, mereka boleh gunakan untuk kembangkan syarikat yang mereka akan bekerja kelak. Sebenarnya potensi inilah yang setiap majikan lihat dalam diri setiap graduan. Kita perlu meningkatkan pengalaman dan juga kemahiran dalam diri kita untuk membezakan kita dengan pelajar lepasan ijazah. Itu yang membezakan kita antara pelajar sarjana dan juga ijazah, iaitu dari segi pengalaman dan juga kemahiran dan sudah tentu kematangan untuk membuat keputusan. Dan jika anda bertanyakan kepada saya sama ada melanjutkan pelajaran ke peringkat sarjana memudahkan graduan mendapat pekerjaan atau tidak, saya akan cakap ya, sebab mereka akan berpeluang menjawab jawatan yang lebih tinggi dan sudah tentu bila kita dapat jawatan yang tinggi kita akan ditawar tinggi, dan saya pasti inilah yang kita lihat kalau kita nak cari pekerjaan. Kita cari pekerjaan yang menjadikan kita
supaya kita dapat sara diri kita. Jadi itu sahaja dari saya kembalikan semua kepada saudara moderator. Baiklah, terima kasih kepada Cik Farzana di atas pandangan dan jawapan diberikan sebentar. Saya tertarik dengan apa yang diberikan oleh Cik Farzana sendiri, iaitu apabila seseorang itu menyambung pengajaran di peringkat sarjana, betul dia punya kematangan lebih akan lebih matang dan akan mempunyai pengalaman dan kemahiran yang berbeza berbanding daripada graduan lepas ijazah. Dan bila kita ingin mencari pekerjaan pun kita tahu macam mana nak menyelesaikan satu masalah kerana kita mempunyai satu tahap kemahiran yang berbeza daripada orang lain. Dan kalau kita tengok pada hari ini pun pilihan untuk menyambung di peringkat sarjana ini tak semestinya untuk menjadi sepenuh masa. Ada juga yang mengambil sebagai part-time student. Jadi ini merupakan satu pilihan mengikut minat dan kemahuan masing-masing. Jadi sebagai seorang graduan, apa yang saya boleh katakan, anda perlu bijak untuk memilih dan merancang masa depan anda. Lagi-lagi pada waktu sekarang dengan dunia sedang mengalami endemik COVID-19. Baiklah, seterusnya saya teruskan kepada ahli panel kita yang keempat, iaitu Saudari Fatiah. Dr. Nabila, Cik Farhan dan Saudari Farzana telah pun sama-sama berkongsi pandangan dan pendapat soal pilihan kerja masing-masing. Jadi saya ingin dengar pula pandangan Saudari Fatiah. Apakah persiapan secara fizikal dan mental yang saudari telah lakukan bagi menempuh alam pekerjaan sebaik sahaja menamatkan pengajian kelak? Silakan saudari. Saudari Fatiah. Terima kasih kepada saudara moderator kerana bertanyakan soalan kepada saya. Baik, jadi bagi menjawab soalan tersebut, saya telah membuat beberapa persiapan dan persediaan, iaitu dengan memohon nasihat dan tunjuk ajar daripada pensyarah di mana mereka memberi kata-kata semangat dan menyokong saya untuk meneruskan kerjaya yang diimpikan. Dan meskipun kita berdepan dengan masalah endemik ini, jadi dari segi persiapan fizikal sendiri adalah mempersiapkan diri saya dengan kemahiran insania ataupun soft skill seperti yang para panel sebelum ini telah berkata. Dan kemahiran insania ini saya peroleh daripada semasa saya berada di universiti dan semasa melakukan latihan ilmiah kerana saya merupakan pelajar tahun akhir. Jadi selain itu, bagi mengukuhkan lagi asas kemahiran tersebut, saya juga telah menyertai beberapa program latihan pekerjaan, iaitu program latihan profesional dan pendidikan untuk pembangunan usahawan, iaitu Protege Ready to Work, di mana program ini bermatlamat untuk membantu graduan dalam latihan pekerjaan dan penempatan industri. Hal ini kerana kita semua tahu bahawa kemahiran-kemahiran tersebut digunakan dalam meningkatkan kebolehan pasaran seseorang graduan untuk mendapatkan sesuatu pekerjaan. Persediaan dari segi mental pula, saya tidak mempunyai persiapan yang khusus. Tetapi dengan mendengar pendapat daripada orang yang lebih berpengalaman, saya sedar saya perlu bersedia dengan kemungkinan yang akan mendatang kerana pada waktu endemik ini, antara kesan yang dapat dilihat dalam sektor industri ialah peningkatan pengangguran yang mendadak kerana kehilangan pekerjaan. Jadi bagi setengah individu, perkara ini boleh mendatangkan tekanan mental yang agak teruk sekiranya perkara ini tidak dapat dikawal dan tidak dapat dikawal dengan baik. Dan saya berharap saya dapat menyesuaikan diri dengan norma baru ini dan cuba mengawal diri daripada mempunyai tekanan yang melampau.
Sekian itu saja jawapan saya. Kembali kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada saudari Fatia yang merupakan seorang mahasiswa tahun akhir dari Fakulti Sains dan Teknologi. Jadi kalau kita ingin melihat graduan yang betul-betul ada pengalaman 20 tahun, 10 tahun dalam kerjaya ni tak akan jumpa. Sebab kalau ikutkan tahun pengajian di Malaysia, rata-rata yang akan menamatkan pengajian di peringkat ijazah paling-paling kita akan tengok mungkin dalam usia 24 ataupun 25 tahun. Jadi kalau kita nak lihat mereka mempunyai pengalaman dalam sesuatu bidang ataupun pekerjaan tersebut, akan sukarlah nak jumpa pengalaman puluhan tahun. Jadi apa yang graduan boleh lakukan seperti apa yang dikatakan oleh Cik Fatia sebentar tadi adalah mereka perlu mencari satu medium ataupun macam Cik Fatia dia join protege dan bertanya kepada pensyarah apa yang boleh dilakukan dan mungkin boleh melibatkan diri di peringkat fakulti ataupun kolej. Ia akan membantu para graduan ini untuk meningkatkan soft skills ataupun kemahiran insaniah untuk mencari pekerjaan kelak. Okey, baiklah, saya teruskan kepada ahli panel kita yang kelima bagi pusingan pertama ini, iaitu saudari Nur Atika. Jadi sebaik sahaja dunia digemparkan dengan penularan wabak COVID-19, seluruh dunia termasuk Malaysia mula menjalankan sesi pengajian secara atas talian, termasuk Universiti Kebangsaan Malaysia sendiri. Jadi bagi saudari, apakah cabaran sepanjang menjalankan pengajian secara dalam talian dan bagaimanakah ianya akan memberi kesan terhadap kebolehpasaran graduan kelak? Silakan saudari Atika. Okey, baiklah. Terima kasih ucapkan kepada saudari moderator majlis. Bagi menjawab soalan yang diajukan, pada pendapat saya, antara cabaran yang dialami sepanjang menjalankan pengajian secara dalam talian ialah komunikasi dua hala antara para pengajar dan pelajar adalah terbatas. Jika pengajian dilakukan secara bersemuka, pelajar dapat terus berkomunikasi dengan pensyarah secara langsung dan pensyarah juga dapat berkomunikasi secara langsung dengan pelajar dengan lebih baik. Berbeza dengan pengajian yang dikendalikan secara dalam talian seperti mana keadaan semasa, dapat saya lihat bahawa komunikasi dua hala dalam keadaan sebegini adalah terhad dan terbatas, sekaligus mendorong masalah komunikasi untuk wujud di antara pelajar dan pengajar itu sendiri. Selain itu, perilaku dan sikap pelajar sewaktu menjalani pembelajaran secara dalam talian juga boleh mendatangkan masalah berbanding jika pengajian dijalankan secara bersemuka. Alasan saya berkenaan pernyataan ini adalah kerana terdapat segelintir pelajar yang kurang berdisiplin sewaktu proses pembelajaran dikendalikan. Misalnya pelajar suka bergurau senda dan bermain-main. Jadi sikap yang tidak sopan sebegini juga mampu menambahkan kerumitan yang sedia ada. Bukan itu sahaja, pembelajaran secara dalam talian ini juga saya lihat dapat menjadi punca kemungkinan akan lahirnya para graduan yang kurang kompeten dan bersungguh-sungguh. Di samping itu, antara kekurangan pengajian secara dalam talian ialah kekurangan kemudahan internet. Saya sendiri sebagai seorang pelajar tidak terlepas daripada menghadapi isu sebegini. Malahan saya dapati ketika forum ini berlangsung juga terdapat ahli yang menghadapi gangguan capaian internet. Jadi ketidakupayaan sesuatu capaian internet di suatu tempat boleh menyumbang kepada masalah pengajian secara dalam talian. Dan keadaan ini akan membantutkan dan mengganggu proses pembelajaran para pelajar. Lebih-lebih lagi buat para pelajar yang tinggal di kawasan kampung atau luar bandar. Sekian sahaja jawapan saya, kembali kepada Cik Moderator Majlis. Baiklah, terima kasih kepada Cik Nur Atika. Jadi betul, cabaran utama apabila menjalankan sesi pengajian secara atas talian inilah adalah capaian internet. Dengan keadaan Malaysia pada hari ini tidak semua kawasan mampu mempunyai capaian internet yang baik. Kalau di kawasan kampung ataupun luar bandar, kebanyakannya capaian internet mereka mungkin di peringkat 3G. Ataupun setengah kawasan ada yang 4G. Kalau macam kawasan bandar di Kuala Lumpur mungkin ada yang sudah mencapai tahap 5G. Jadi capaian mereka adalah berbeza-beza. Jadi bagi saya, untuk pusingan pertama ini sudah tamat. Saya ucapkan terima kasih kepada semua ahli panel. Jadi saya akan simpulkan secara mudah berdasarkan kepada pusingan pertama kita pada hari ini. Kalau kita nak lihat lepasan graduan pada hari ini, kalau kita nak cari golongan yang bijak pandai, ramai dah.
Orang yang bijak dengan pandai dah sangat-sangat ramai dah pada hari ini. Jadi apa yang membezakan antara seseorang individu itulah kemahiran insaniah dia. Ataupun bahasa yang lebih orang kenal adalah soft skills. Sebab soft skills ni tak semua orang ada. Jadi saranan saya kepada para graduan, jika anda tidak tahu apakah bidang pekerjaan ataupun yang ingin anda ceburkan, sebaik saja menamatkan pengajian. Sebagai saya sendiri yang akan menamatkan pengajian kelak. Jadi apa yang kita boleh lakukan adalah meluangkan masa untuk menajamkan kita punya kemahiran insaniah. Kalau macam seperti saya daripada Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan. Jadi saya punya program adalah sangat umum. Jadi dalam erti kata lain saya boleh melompat ke dalam pelbagai bidang. Jadi yang membezakan saya dengan graduan-graduan, mungkin saya boleh menajamkan saya punya kemahiran insaniah, mungkin saya boleh belajar tentang software ataupun boleh juga pergi ke bahagian pasaran ataupun digital. Jadi apa yang saya boleh katakan untuk graduan pada hari ini, jika anda tidak mampu untuk mencari pekerjaan, anda cipta pekerjaan anda sendiri. Dan cara yang paling mudah adalah untuk menjadi seorang usahawan seperti Encik Farhan kita. Beliau sendiri pun lari daripada bidang yang beliau belajar sendiri, dia mesti melayar. Tapi beliau percaya bahawa dengan kita memperkembangkan kita punya minat dan menceburkan diri dalam satu bidang, kita akan menjumpai ataupun menemui minat dan yang kita akan jadikan sebagai satu kerjaya kelak. Okey, baiklah, tamat sudah persengan pertama kita dan mungkin semua boleh nafas sikit, kita relax sekejap dulu sebelum kita mulakan ke pusingan yang kedua kita. Pusingan yang kedua ini mungkin dia akan lebih spesifik bergantung kepada kerjaya ataupun kepakaran untuk setiap ahli panel kita. Jadi baiklah, semua dah bersedia ke? Kalau semua bersedia, saya teruskan untuk pusingan yang kedua. Okey, baiklah, untuk pusingan kedua saya mulai dengan saudari Nur Farzana Ibrahim, iaitu alumni Universiti Kebangsaan Malaysia sendiri. Jadi saya ingin tanyakan kepada saudari Farzana, sebagai seorang alumni UKM, apakah cabaran yang dihadapi oleh saudari Farzana sendiri sebaik saja menamatkan pengajian di peringkat ijazah? Adakah mudah untuk saudari mencari pekerjaan di musim COVID-19 ini? Mungkin saudari boleh ceritakan serba sedikit pengalaman saudari. Silakan. Okey, terima kasih atas soalan yang diajukan. Kalau bercakap tentang cabaran, sememangnya banyaklah cabaran yang dihadapi oleh graduan sejurus saja mereka menamatkan pengajian, termasuk saya sendiri dan rakan-rakan saya. Namun apa yang saya boleh katakan, mungkin cabaran kali ini agak berbeza kerana kita berada dalam keadaan norma baru di mana kebanyakan urusan telah pun berubah. Jadi kita perlulah mengambil pendekatan baru. Okey, sejujurnya apa yang saya nak katakan adalah agak sukar untuk saya mencari pekerjaan yang bersesuaian dengan bidang yang saya ceburi. Lebih-lebih lagi pada era pandemik COVID-19 ini. Tetapi antara cabaran yang saya dan rakan-rakan hadapi ialah persaingan. Kami bukan sahaja perlu bersaing dengan graduan yang lain, tetapi kami juga perlu bersaing dengan pekerja-pekerja yang sedia ada. Umum mengetahui bahawa ramai yang telah kehilangan pekerjaan sewaktu Perintah Kawalan Pergerakan dikuat rasukan. Oleh itu, kami perlu bersaing dengan pekerja yang sedia ada yang sememangnya mempunyai pengalaman yang besar dalam bidang mereka. Jadi kami perlu menunjukkan diri kami dengan lebih ke depan kepada pihak majikan. Oleh itu, apa yang saya boleh katakan ialah seperti yang saudari Fatia dan juga Atika katakan sebentar tadi, kita memang penting untuk mempelajari kemahiran-kemahiran insaniah ataupun soft skill. Sebab pengalaman saya menghadiri temu duga ialah majikan, mereka tidak akan tanya kepada kita kita punya keputusan peperiksaan, berapa kita punya keputusan peperiksaan, tetapi mereka akan tanya kita soalan macam apa yang ada pada diri awak yang tidak ada pada calon yang lain. Kalau kita hanya menunjukkan yang kita ni seorang pelajar yang cemerlang, dekan setiap semester, tapi kita tak mempelajari apa-apa kemahiran, oleh itu agak sukar untuk kita mencari pekerjaan pada zaman pandemik ini. Sebab
jujur saya katakan, sewaktu pandemik, saya perlu mempelajari lebih banyak kemahiran, terutama sekali kemahiran berkaitan dengan komputer. Untuk pengetahuan semua, saya merupakan alumni daripada Fakulti Pendidikan. Oleh itu, saya telah didedahkan dengan pelbagai tahap pengajaran secara bersemuka. Tetapi apabila tibanya musim pandemik, saya terpaksa menukar bidang saya ke arah pengajaran secara alamanya. Jadi saya perlu mempelajari lebih banyak perisian. Jadi apa yang saya nak katakan kat sini, graduan perlulah memanfaatkan waktu-waktu yang mereka ada pada zaman universiti untuk memantapkan lagi kemahiran. Sebab kalau lepas saja mereka keluar daripada universiti, untuk mereka nak mencari kemahiran tersebut agak sukar. Dan ada je sebenarnya kelas-kelas kemahiran yang disediakan tetapi berbayar. Jadi apa yang saya nak tekankan kat sini, para graduan perlulah menggunakan sebaik mungkin masa yang mereka ada di universiti untuk mencari lebih banyak kemahiran. Sebab pengalaman saya menghadiri temuduga, mereka akan lihat kepada kemahiran dan bukan keputusan peperiksaan. Jadi itu sahaja daripada saya. Baiklah, terima kasih kepada saudari Farzah. Satu jawapan yang menarik sebenarnya yang boleh diaplikasikan oleh para graduan. Kalau kita lihat dalam barisan ahli panel kita sendiri, ada 2 mahasiswa yang akan menamatkan pengajian kelak. Jadi seperti apa yang dikatakan oleh saudari Farzana, iaitu kita perlu mempunyai kemahiran. Ialah kita sekarang pada hari ini menjalani kehidupan secara normal baru, segala aktiviti sosial dibataskan. Saya juga ada dengar yang ramai graduan yang menjalani sesi temuduga juga secara alamanya. Jadi mereka perlu tahu bagaimana cara untuk menggunakan komputer dan perlu mendapatkan capaian internet yang baik. Jadi itu merupakan cabaran lah bagi saya, bagi graduan yang menamatkan pengajian dalam keadaan COVID-19 ini. Okey, jadi saya teruskan kepada ahli panel kita yang kedua, iaitu saudari Fatia. Menjadi seorang mahasiswa pada tahun akhir, terutamanya pada musim penularan wabak COVID-19 ini, bukanlah mudah. Banyak cabaran yang perlu ditempuh dan sudah semestinya secara tidak langsung kita akan memikirkan soal pekerjaan sebaik sahaja menamatkan pengajian kelak. Oleh itu, saya ingin tahu apakah kerisauan atau kegelisahan yang dirasai oleh saudari Fatia berkaitan kebolehpasaran graduan. Silakan saudari. Baiklah, terima kasih. Jadi bagi menjawab soalan tersebut, seperti yang saya katakan tadi, sebagai seorang pelajar tahun akhir, sudah semestinya saya telah membuat perancangan yang rapi bagi menghadapi alam pekerjaan. Hal ini kerana saat ini adalah saat yang sudah pasti dinanti-nantikan bagi semua graduan dan terutama sekali pelajar lepasan universiti untuk mempunyai kerjaya yang diidamkan setelah beberapa tahun berempas pulas dalam pelajaran mengikut bidang yang dipilih. Dan dengan hanya berbaki beberapa bulan sahaja sebelum saya menamatkan pengajian, pandemik COVID-19 telah melanda negara kita. Jadi perkara ini sudah tentu sangat membimbangkan bagi saya, kerana kita tahu dengan kehadiran pandemik ini dan telah bertukar kepada endemik, kadar pengangguran semakin meningkat di negara kita, terutama sekali dalam kalangan lepasan universiti, kerana persaingan antara lepasan graduan sangatlah tinggi. Dan kadar pengangguran semakin meningkat adalah disebabkan kemerosotan ekonomi yang berpunca daripada endemik ini. Hal ini kerana kebanyakan aktiviti pekerjaan dan syarikat perkhidmatan terpaksa ditutup sepanjang tempoh kawalan pergerakan yang berlaku semasa pandemik. Dan hal yang demikian sangat membimbangkan bagi saya kerana dan merisaukan saya kerana dengan tawaran pekerjaan yang saya mohon, saya risau bahawa tawaran itu tidak akan ditawarkan kepada saya kerana kita faham dengan persaingan yang berlaku di luar sana.
Dan selain itu, saya pasti lepasan graduan yang lain juga mempunyai kerisauan yang sama seperti saya, iaitu di mana pembangunan kita dalam pekerjaan adalah terhad kerana setiap syarikat telah mengehadkan pekerjanya untuk bertugas mengikut hari dan masa yang telah ditetapkan. Dan oleh itu kepuasan dalam bekerja akan berkurangan. Dan saya juga bimbang akan pertumbuhan gaji yang perlahan kerana seperti saudari Farzana katakan tadi, semua orang mempunyai impian untuk mempunyai jumlah gaji yang besar ketika bekerja. Jadi perkara tersebut akan memberi impak yang agak besar kepada masa depan saya. Jadi itulah jawapan saya. Terima kasih. Baiklah, terima kasih kepada saudari Fatia ya di atas perkongsian sebentar tadi apakah yang dirasai oleh saudari kegelisahan dan kerisauan berkaitan dengan kebolehpasaran graduan. Jadi kalau kita lihat peratusan graduan yang mampu untuk memiliki pekerjaan berdasarkan kepada bidang yang mereka pelajari sewaktu di peringkat ijazah amatlah rendah. Ramai yang terpaksa mencari pekerjaan yang jauh daripada bidang mereka. Contohlah waktu di peringkat ijazah mereka belajar sains komputer. Tapi apabila dapat pekerjaan tak dapat kerana peluang yang terhad. Dan dengan keadaan dunia yang sedang mengalami endemik ini, mereka perlu bersaing lagi. Jadi apa yang mereka lakukan, mereka perlulah menceburi bidang yang lari daripada kepakaran mereka, dan ini merupakan satu kerugian sebenarnya kalau di dalam sektor pendidikan. Kerana graduan tidak mampu untuk mencurahkan ilmu yang mereka pelajari dalam pekerjaan yang mereka inginkan. Ia merupakan satu kerugian sebenarnya bagi kerajaan Malaysia sendiri. Dan dalam apa saya ingin memberikan pandangan, kalau kita lihat, kalau diikutkan dengan penetapan had gaji minimum di Malaysia pada hari ini, gaji minimum pada RM1,200 untuk lepasan ijazah amatlah rendah sebenarnya. Kalau ikutkan pandangan saya sendiri, kalau boleh kita perlulah mencari pekerjaan yang selayaknya dengan kita punya kelayakan pendidikan. Itulah satu yang perkara yang sewajarnya yang perlu dimiliki oleh para graduan sebenarnya. Okey, baiklah. Seterusnya saya beralih kepada saudara Muhammad Farhan, iaitu kita sudah dengarkan jawapan dari saudari Farzana dan saudari Fatia. Jadi kini soalan saya beralih kepada Encik Farhan sendiri. Seperti yang saya maklum, Encik Farhan mempunyai sebuah syarikat perniagaan. Jadi saya ingin mendengarkan pandangan Encik Farhan berkaitan apakah kriteria yang diperlukan oleh seorang graduan lepas ijazah yang ingin mencari pekerjaan. Silakan. Okey, baiklah, terima kasih Cik Nurul Atikah. Bagi menjawab soalan ini, menarik untuk saya tekankan ciri-ciri atau kriteria yang perlu ada dalam diri seseorang graduan lepasan ijazah yang ingin mencari pekerjaan dari sudut pandang seorang majikan. Saya sendiri sebagai majikan apabila ingin mengambil pekerja baru, ada beberapa perkara yang saya lihat untuk menapis siapa yang akan dipilih bekerja dengan syarikat saya. Mungkin ada di sini yang menganggap purata nilai grade keseluruhan ataupun PNGK itulah yang terpenting sekali. Namun saya tidak nafikan kepentingannya. Disebabkan bagi saya ia mencerminkan usaha atau kesungguhan seseorang pelajar untuk mencapai yang terbaik dalam pelajarannya. Namun ingat, ia bukanlah segalanya. Di samping mempunyai nilai grade yang baik, pelajar juga perlu mempunyai nilai tambah untuk membezakan mereka daripada pelajar yang lain seperti yang dijelaskan oleh panel kita sebelum ini. Jadi oleh itu kami sebagai majikan akan lebih melihat kepada kemahiran insaniah seseorang, sama ada mereka mempunyai kemahiran berkomunikasi dengan baik,
kemahiran berfikir secara kritis agar mampu untuk menyelesaikan masalah yang timbul di kemudian hari, dan juga kebolehan untuk menyesuaikan diri dengan budaya kerja yang majikan terapkan. Perkara sebeginilah yang sebenarnya dicari oleh para majikan, dan semua ini perlu dizahirkan ketika proses temuduga, dan untuk menunjukkan bahawa mereka sepenuhnya, oleh graduan perlu memberikan yang sepenuhnya lah, dengan senang kata, ketika proses temuduga, untuk menunjukkan bahawa mereka yakin dan percaya diri sendiri dengan sentiasa menjawab segala soalan yang dilontarkan oleh penemu duga. Jadi maka apa yang ingin saya tekankan di sini ialah graduan perlu membuat persiapan yang rapi dalam mengambil hati para penemu duga, supaya mereka juga yakin bahawa andalah orang yang sesuai untuk diambil bersama untuk bekerja bersama-sama dengan mereka. Akhir sekali, nasihat saya ialah jangan mudah untuk putus asa disebabkan satu kegagalan. Jika anda gagal dalam mana-mana temuduga ataupun usaha untuk mendapatkan pekerjaan, apa yang anda perlu lakukan ialah sentiasa menambah baik sebarang kekurangan yang ada dan teruskan usaha, disebabkan di mana ada kemahuan, di situ ada jalan. Jadi sekian, terima kasih. Kembali kepada Cik Nurul Atikah. Okay, baiklah, terima kasih kepada Encik Muhammad Farhan. Jadi betul, kalau kita nak lihat, sebenarnya kalau saya seorang majikan pun, kalau nak tengok sekadar kepada keputusan PNJK, semua orang boleh dapat. Saya rasa rata-rata ahli panel kita pun mungkin di peringkat ijazah 2 rata-rata ni semua mempunyai keputusan yang baik. Jadi kalau kita nak semata-mata melihat kepada keputusan peperiksaan, semua orang mampu dapat 3.5 CGPA dan PNJK di peringkat ijazah. Saya rasa rata-rata boleh, tapi seperti yang dibincangkan seperti tadi, banyak jawapan beritahu bahawa jika kita ingin bergantung kepada keputusan saja, tidak. Kerana itu golongan majikan kebanyakannya mencari sesuatu yang berbeza dalam diri seorang graduan ini. Jadi seperti apa yang dinyatakan oleh Encik Farhan sebentar tadi, jadi saya harap kita punya ahli panel yang bakal menamatkan pengajian bolehlah catat apa yang perlu dibuatkan persediaan yang rapi apabila menamatkan pengajian kelak. Okey, baiklah, saya beralih kepada ahli panel kita yang keempat untuk pusingan yang kedua ini, pusingan iaitu Dr. Nabila ya. Kita tahu sekarang bahawa dunia sedang menghadapi endemik COVID-19 dan ianya secara tidak langsung memberi kesan kepada kebolehpasaran graduan. Oleh itu, saya ingin tahu apakah pandangan doktor berkaitan sistem pendidikan yang sedia ada pada hari ini. Adakah sistem pendidikan di negara kita mampu membantu dalam melonjakkan kebolehpasaran graduan, terutama sekali dalam pasca COVID-19 ini? Silakan doktor. Okey, terima kasih kepada saudari moderator. Pada pandangan saya, sistem pendidikan di Malaysia sudah cukup baik berbanding dengan beberapa buah negara lain, kerana semua pelajar boleh menghadiri kelas secara atas talian di negara kita semasa endemik ini. Okey, untuk soalan kedua ialah sistem pembelajaran Malaysia mampu melonjakkan kebolehpasaran graduan, terutama sekali di pasca COVID-19 ini. Pada pendapat saya, graduan yang dihasilkan pada pasca COVID-19 ini agak kurang berkualiti ya, kerana ada beberapa kekangan, saya tengok ada beberapa kekurangan lah dari segi talian internet yang pelajar hadapi, dan juga masalah bagi pelajar yang ada latihan amali. Kebanyakannya pelajar yang ada latihan amali, mereka tidak dapat melakukan latihan amali secara bersemuka kerana mengikut SOP, maka mereka terpaksa melakukan latihan amali secara dalam talian, dan itu tidak bagus untuk pelajar kerana mereka tidak
tahu untuk membuat perkara itu, takut mereka tidak boleh membuat perkara itu di waktu pekerjaan. Seterusnya, pelajar juga boleh meniru ya sewaktu peperiksaan atau peperiksaan lah. Kerana tiada siapa yang memantau mereka ketika melakukan peperiksaan dan mereka boleh juga tidur di dalam kelas semasa waktu pembelajaran dan pengajaran. Jadi saya rasa kurang berkualiti untuk pelajar yang baru lepas graduasi lah untuk zaman endemik ini. Okey, itu saja dari saya. Baiklah, terima kasih Dr. Nabila di atas perkongsian dan pandangan sebentar tadi. Kalau saya juga ingin memberikan pandangan saya berkaitan sistem pendidikan di Malaysia. Saya rasakan sistem pendidikan Malaysia sudah cukup baik. Kerana pada hari ini saya lihat ramai yang masih mampu untuk menyambung pengajian di peringkat ijazah dan ramai juga pelajar sekolah menengah ya, paling minimum pun kita kena ada kelayakan di peringkat SPM iaitu Sijil Pelajaran Malaysia. Jadi ramai juga yang mampu untuk menamatkan pengajian di peringkat sekolah menengah. Jadi bagi saya semuanya dalam keadaan baik, cuma apabila dalam keadaan dunia sedang menghadapi endemik COVID-19 ini adalah lebih baik jika kita buat sedikit penambahbaikan yang bersesuaian dengan perubahan keadaan pada hari ini. Jadi kalau kita ingin membicarakan soal kualiti seperti apa yang dinyatakan oleh Dr. Nabila sendiri, ialah dia seorang pensyarah. Jadi dia tahulah apa yang pelajar sering lakukan. Kalau kita lihat ada juga yang meniru dalam peperiksaan, ada yang mempunyai masalah rangkaian internet, ada yang tidur sewaktu sesi pengajaran dan pembelajaran. Jadi kita lihat kualiti itu tidak ada. Dan saya juga ada seorang rakan yang baru saja menamatkan pengajian pada tahun lalu. Beliau sendiri hanya 2 minggu ataupun 1 minggu sahaja dia terlibat latihan industri secara fizikal. Kemudian baki dalam 7 ataupun 8 minggu begitu dia sudah pun bekerja daripada rumah. Jadi pendedahan tersebut adalah kurang kerana graduan tidak mempunyai pendedahan yang besar dalam bidang pekerjaan. Jadi apabila mereka mempunyai latihan industri, itu sudah semestinya salah satu peluang untuk para graduan ini terlibat secara fizikal. Bagaimanakah dunia pekerjaan itu bekerja. Jadi apabila disebabkan oleh endemik COVID-19 ini secara keseluruhannya semua perkara itu terbatas. Jadi itu merupakan, jadi kualiti tersebut adalah kurang sebenarnya bagi golongan graduate ini. Okey, baiklah, sekarang kita beralih kepada ahli panel kita yang terakhir bagi pusingan kita yang kedua ini, penamat bagi forum komunikasi lisan dalam bahasa Melayu kita iaitu Saudari Nur Atika. Bagi Saudari Atika sebagai seorang pelajar tahun akhir di UKM, adakah saudari sudah tahu apakah jalan kerjaya yang ingin saudari pilih sebaik sahaja menamatkan pengajian kelak? Silakan saudari. Okey, baiklah. Terima kasih saudari moderator majlis di atas soalan yang diajukan. Sejujurnya, saya sudah mengetahui apakah jalan kerjaya yang ingin saya pilih sebaik sahaja menamatkan pengajian kelak. Sejak dari tahun pertama pengajian lagi, saya sudah bercadang untuk bekerja sebagai seorang jurutera kimia. Sebagai seorang pelajar tahun akhir bagi program kejuruteraan kimia UKM, saya akui bukanlah suatu yang mudah untuk para graduan yang baru sahaja bergraduasi untuk mendapatkan tempat dan bekerja di dalam bidang yang dipelajari sejak dari universiti lagi. Namun saya bersyukur kerana baru-baru ini saya telah menyertai beberapa siri temuduga secara dalam talian dan alhamdulillah saya telah menerima tawaran untuk bekerja sebagai seorang jurutera kontrak di salah sebuah syarikat tersebut. Jujur saya katakan saya amat berbesar hati dan teruja kerana berpeluang untuk mendapatkan pekerjaan sebaik sahaja saya menamatkan pengajian di UKM. Jadi sedikit nasihat saya kepada para graduan ialah kita perlulah bijak mencari peluang dan mempromosikan diri dalam pelbagai bidang.
agar peluang untuk kita mendapatkan pekerjaan sebaik sahaja kita tamat pengajian akan menjadi lebih cerah dan baik pada masa hadapan. Dan saya juga bersetuju dengan pandangan yang diutarakan oleh Encik Farhan sebentar tadi, iaitu para graduan perlulah memantapkan dan menyerlahkan soft skill diri. Kita perlu bijak berkomunikasi, membina kerjasama antar pasukan serta berfikiran positif. Dan soft skill yang telah saya nyatakan tadi sememangnya amat dititik beratkan oleh para majikan di mana-mana organisasi sekalipun. Selain itu, saya berpendapat adalah penting untuk para graduan untuk tidak menganggap pilihan kerjaya hanya terhad kepada pilihan utama sahaja. Apa yang saya maksudkan di sini ialah para graduan perlulah lebih fleksibel dalam memilih dan menerokai pelbagai cabang kerjaya, iaitu mereka tidak seharusnya bergantung harap terhadap satu bidang kerjaya sahaja. Dikhawatiri jika para graduan hanya berfokus untuk mengejar satu cabang kerjaya sahaja, mereka akan terlepas peluang dan ruang yang lebih luas terbuka bagi pelbagai cabang kerjaya yang lain. Sekian sahaja jawapan saya. Terima kasih. Baiklah, terima kasih kepada saudari Atikah ya. Bagi saya berharapkan yang terbaik untuk saudari Atikah. Saya harap saudari masih meneruskan cita-cita saudari untuk menjadi seorang jurutera kimia. Saya mendoakan yang terbaik. Jadi apa yang diceritakan oleh saudari Atikah sebentar tadi betul, kita tak boleh terlalu fokus kepada satu cabang utama saja. Contoh kita nak jadi jurutera kimia, memang betul kita perlu committed, kena fokus kalau nak mengejar satu cita-cita tersebut. Tapi dalam keadaan dunia yang sekarang ini untuk mencari satu pekerjaan yang betul-betul berdasarkan kepada minat kita adalah sukar. Jadi kita perlu lebih fleksibel untuk memilih satu bentuk pekerjaan yang mungkin merupakan satu perkara yang kita akan minat kelak kita tidak tahu. Jadi kita hanya perlu, yang penting kita perlu terus cuba dan berusaha. Asalkan ia merupakan perkara yang terbaik. Yang penting jangan melakukan satu perkara yang kita akan menyesal kelak. Jadi kita perlu terus berusaha. Okey, baiklah. Selesai saja sesi forum kita pada hari ini, iaitu forum komunikasi lisan dalam bahasa Melayu. Saya mengucapkan terima kasih kepada barisan ahli panel kita pada hari ini yang sudi meluangkan masa untuk bertukar pandangan, memberikan perkongsian berdasarkan kepada pengalaman, dan saya mendoakan agar segala urusan kita dipermudahkan. Dan dalam keadaan dunia yang sedang mengalami endemik COVID-19 ini, saya berharap agar semua jaga diri, jaga keselamatan, dan berdasarkan kepada topik perkongsian kita pada hari ini, iaitu cabaran kebolehpasaran gaduhan pasal COVID-19 secara keseluruhannya. Kesimpulan yang saya dapat berikan ialah jangan takut untuk mencuba. Keluar daripada zon selesa. Itu adalah yang penting, jangan lakukan perkara yang anda akan kesal kelak. Okay, sekian saja daripada saya. Saya ingin memohon maaf andai kata ada terkasar bahasa ataupun terlanjur kata. Saya juga merupakan seorang mahasiswa yang akan menamatkan pengajian kelak, dan sedikit sebanyak saya dapat mempelajari banyak daripada perkongsian kita pada malam ini. Sekian saja daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam.